majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke-108 dan 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul 'azim. Okey, kita sambung pelajaran kita ayat 108. Ayat yang pertama, perkataan pertama apa dia? Am. Apa makna am? Atau adakah? Dia menyambung soalan. Tadi ada soalan, sekarang ada soalan. Ya? Dia termasuk dalam kumpulan istifham. Namanya istifham. Ni popular tak ni? Popular setelah X. Atau adakah? Dia ada dua soalan yang tadi, lepas tu soalan yang kedua. Ya? Apa perkataan selepas dia? Turiduna. Fi'il apa tu? Turiduna. Fi'il mudhari'. Kalau dhamir dia huwa, bunyi macam mana? Huwa jadi yuridu. Ma makna yuridu? Dia menghendaki. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yuridu. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Yuridna. Anta. Antuma. Antum. Ma makna turiduna? Kamu semua menghendaki. Jadi dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini
Kalau kita melihat dia punya huwa tadi, yuridu, yang sebenarnya pattern dia ialah yuf'ilu. Kalau yuf'ilu, fi'il mudhari' sifar berapa? Yuf'ilu sifar 2. Bermakna kalau fi'il madhi sifar 2 macam mana bunyinya? Af'ala. Okey, ini fi'il sifar 2. Fi'il madhi bunyi af'ala, mudhari' yuf'ilu. Ini kita telah bincangkan sebelum ni, iaitu af'ala yuf'ilu ialah pattern yang di tengahnya ada alif. Arada yuridu. Arada makna dia telah menghendaki. Kalau fi'il mudhari' dia yuridu, maknanya dia sedang atau dia akan menghendaki. Okey, cuba buka isi kandung, iaitu sifar 2 yang kita telah jalankan dulu. Cuba tengok sifar 2 yang pattern dia adalah arada yuridu, iaitu muka surat X10 ya, 3:13 muka surat 13 X I. Okey. Kalau af'ala mudhari' dia yuf'il. Kalau arada yuridu. Okey, cuba sebut arada. Semula arada yuridu. Cuba tengok perkataan yang sama dia ialah pattern dia azaqa yuziqu. Jumpa tak? Muka surat 401 kalau adalah indeks tu. Jangan buka muka surat betul dia. Buka isi kandung. Iaitu sama pattern dengan arada. Cuba bunyikan arada yuridu. Sekali lagi. Sekali lagi. Azaqa. Semula. Okey, perkataan yang sama. Arada. Asaba. Sekali lagi. Ata'a. Sekali lagi. Aqama. Sekali lagi. Amata. Sekali lagi. Okey, jadi maknanya dia pattern itu perkataan azaqa, arada, asaba, ata'a, aqama, amata. Ini pattern yang sama dengan perkataan arada yuridu. Bila kita dah dapat yuridu, baru kita jalankan fi'il mudhari', huwa yuridu, huma yuridani, sampailah kepada antum. Antum jadi apa? Antum turiduna. Bermakna ini adalah fi'il mudhari' sifar berapa? Sifar 2. Kalau tak ingat, catatkan muka surat dia. Muka surat berapa? Pattern itu ada semua telah. Ya. Kalau kita nak menjalankan, ya, sifar 2 yang ada masalah ni, tuan-tuan boleh rujuk kepada muka surat, ya, sifar 2. Tengok je sifar 2 yang ada haraf illah di tengah, iaitu muka surat 271. 271. Jumpa? Ini betul-betul muka surat dia. Muka surat 271, apa perkataan dia? Ajaba. Mudhari' dia yujibu. Okey? Kalau nak jalankan yuridu sama dengan yujibu. Boleh? Okey, cuba jalankan. Ikut pattern dia. Huwa yuridu. Kalau dalam buku kita huwa yujibu yuridu. Sama okey. Huwa yuridu. Huma yuridanikum. Hiya tu. Huma hunna
boleh dikiaskan yang sama. Ya, pada muka surat 271. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bila tidak didahului oleh haraf nasab dan haraf jazam, dipanggil fi'il mudhari' apa? Ini fi'il mudhari' sifat 2 kan? Kalau fi'il mudhari' didahului oleh haraf jazam, diagram warna purple, dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Majzum. Kalau fi'il mudhari' didahului oleh haraf nasab, maka dia dinamakan fi'il mudhari' mansub. Kalau fi'il mudhari' tidak diganggu oleh haraf nasab dan jazam, fi'il mudhari' marfu. Maka dia ada siapa kacau tak? Ada siapa kacau tak? Tak ada. Apa bukti dia tidak dikacau? Sebab nun dia ada. Kalau masuk haraf jazam dia jadi apa? Buang nun. Kalau masuk haraf nasab, buang nun juga. Makna dia tidak dikacau lah. Bermakna dia fi'il mudhari' apa? Marfu'. Tak ada haraf jazam atau haraf nasab yang mendahuluinya. Okey, bila kita jumpa fi'il, kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Dhamir. Ha? Turiduna. Apa komander tadi? Antum ke hum? Kalau hum bunyi macam mana? Yuriduna. Kalau antum, turiduna. Antum lah. Antum tu siapa? Dalam di sini, di sini ialah orang-orang, di sini orang-orang kafir. Ni yang berhadapan orang Yahudi atau orang-orang kafir ya. Kalau cerita sebelum ni siapa? Cerita Yahudi ya. Ini sebab cerita ni kembali kepada penduduk Mekah yang minta kepada Nabi Muhammad, kalau kau benar wahai Muhammad, jadikan Mekah ni jadi apa? Emas. Lepas tu cuba alirkan sungai-sungai ke dalam kota Mekah ni. Lepas tu luaskan. Ni sempit kota Mekah ni sebab banyak penduduk. Kau luaskan. Kalau macam tu kami beriman. Jadi Allah tak jawab. Allah bagi tahu je bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Bukan Mekah yang boleh jadi emas, tapi langit dan bumi ni milik Allah. Lagi Allah boleh buat apa yang Allah nak. Selepas tu Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan. Ada sebahagian tafsir mentafsirkan am ini dengan makna bal. Siapa tahu makna bal? Bahkan dia haraf apa? Haraf haraf setengah markah. Betul lah haraf, tapi haraf namanya haraf idrab. Idrab ini makna kita berhenti berbicara, bicara pada perkara yang lepas. Kemudian kita mulakan dengan cerita baru, cerita yang sebenar. Jadi makna dia langsung tidak menterjemah atau adakah. Diterjemahkan, ditafsirkan am itu maknanya bal. Bahkan, apa makna bal? Bahkan sebenarnya. Apa guna harf idrab ni? Makna tak nak songil panjang-panjang. Dia orang minta apa ni Mekah jadi emas lah. Luaskanlah bukit-bukit di kota Mekah ni, masukkanlah sungai-sungai. Itu permintaan dia. Kemudian perkataan am ataupun makna bal ini menutup atau memberhentikan semua cerita-cerita. Kalau orang misal kata memberi alasan banyak nak datang kelas, tengah hari lah, panas lah, jauh lah, susah lah, kita kata bal. Bahkan sebenarnya kamu ni memang tak nak belajar. Itu dia minta banyak tu, Allah tak nak layan, maka Allah tutup, berhentikan penceritaan mereka ini. Maka Allah menyatakan perkara sebenarnya.
Ada sebahagian menyatakan bal, tapi kalau kita nak katakan dia istifham boleh juga. Allah mempertikaikan mereka. Atau adakah turiduna? Apa nak turiduna? Kamu semua menghendaki. Kamu semua siapa? Orang kafir. Rasulullah berhadapan dengan orang kafir mana? Orang kafir Quraisy di Mekah. Turiduna. Lepas tu perkataan dia apa? An ni haraf apa? Kumpulan haraf nasab. Haraf nasab pertama an, kedua lan, ketiga idzan, keempat kai, kelima li, keenam hatta, ketujuh sababiyah. Maka dengan sebab itu semua ada dalam diagram kita warna pink. Dia adalah haraf nasab. Apa perkataan selepas dia? Tas'alu. Asalnya macam mana nak sebut tu? Tas'aluna. Macam tu. Tas'aluna. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Antum. Antum tas'aluna. Apa makna antum tas'aluna? Kamu semua bertanya. Mana nun dia ni? Dibuang, menunjukkan bahawa dia sudah diganggu. Diganggu oleh apa? An. Haraf apa tadi? Haraf nasab. Macam mana menasabkan fi'il mudhari' yang ada nun? Buang nun, letakkan batu nisan dia. Tas'alu, kamu bertanya. Maka apabila fi'il mudhari' dimasuki oleh haraf nasab, maka fi'il mudhari' digelar apa? Fi'il mudhari' mansub. Kalau fi'il mudhari' tidak diganggu, dipanggil fi'il mudhari' marfu'. Okey, fi'il mudhari' mansub. Apa tanda mansub? Buang nun. Ini ada tanda ni yang dibuang tu. Maka kita kena cari apa fi'il mudhari'? Fa'il. Sama juga antum. Antum tu ialah orang kafir. Cuba tuan-tuan terjemah atau adakah? Atau adakah? Turiduna. Kamu semua menghendaki. Kamu wahai orang kafir. Mahu an tas'alu. Kamu meminta. Di sini makna meminta. Bertanya makna meminta. Dah ada fa'il di antum. Mana maf'ul bih dia? La. Sampai la saja maf'ul bih. Sebab apa? Apa tanda maf'ul bih? Barisan. Adakah kamu wahai orang kafir menginginkan atau mahu bahawa kamu meminta Rasulah? Macam mana nak terima maf'ul bih? Meminta kepada atau akan Rasul. Kenapa dia tak ada alif lam? Mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Sebab dhamir muttasil melekat dengan isim. Meminta kepada Rasul kamu. Berapa orang Rasul ni? Satu orang. Kalau dua orang Rasul, Rasulani. Atau kalau Rasul Rusul. Pendek Rusul. Tilka rusulu faddalna. Tak ada. Kalau waw jadi seorang. Kalau tak ada waw jadi ramai. Kalau kitabun jamak dia kutubun. Jadi pendek. Kutub. Apa lagi yang jadi pendek. Tak ingat. Rasulakum. Rasul kamu. Apa perkataan selepas dia? Ma. Ka mana apa? Seperti ma. Apa yang? Ma tu haraf apa? Isim ke haraf? Isim apa? Isim mausul ya tuan-tuan. Nanti saya cek. Sebab kalau dalam tengahnya dia bukan isim mausul. Ayat yang ke 108. Ciknya Rasulakum ka ma.
Ma ni bukan makna apa yang ma ni dipanggil ma tidak popular, tidak masuk dalam isim popular. Dia ni dia panggil ma masdariyah. Masdariyah maknanya seperti mana? Ad. Dia tak payah terjemah seperti apa yang, dia seperti je. An ini sebagai penyengkang sahaja. Kerana apa? Ini haraf apa ni? Haraf jar. Haraf jar dia boleh tak masuk dalam fi'il? Tak boleh. Haraf jar mesti masuk dalam fi'il. Kalau ada fi'il selepas dia, apa perkataan dia? Su'ila. Ini fi'il, maka disengkang tengah dia dengan perkataan ma. Dia tak boleh kasu'ila. Maka an ini merupakan penyengkang antara haraf jar dengan fi'il. Sebab kalau kita jumpa haraf jar, lepas haraf jar mesti isim, dan tak boleh fi'il. Jadi an ini apa ni, ma ni dipanggil ma untuk menyengkang antara haraf jar dan fi'il. Sebab lepas haraf jar tak boleh fi'il. Apa contoh dia? Ada tak? Ala an, ada tak? Bi an yakuna. Kita kata bi an yakuna. Mana haraf jar? Di. Selepas ni mana fi'il dia? Yakun. Boleh tak kita kata bi yakun? Boleh. Tak boleh. Bi yakunu, bi yakuna tak boleh. Maka disengkang dengan perkataan an. Bi an yakuna. Baru dia jadi betul di segi tata bahasa. Kalau ka nak masuk seperti mana ditanya, kita tak boleh kasu'ila Musa. Maka disengkang dengan perkataan ma atau perkataan ka'an su'ila Musa atau kama su'ila Musa. Apa makna su'ila? Ditanya. Fi'il apa tu? Fi'il madhi majhul. Macam mana tahu madhi majhul? Okey, cuba tengok. Kalau seter 1 fi'il madhi ma'lum, macam mana bunyinya? Seter 1 tak kisah A, 1A ke? Fa. Ini fi'il madhi ma'lum. Ini kalau ikut pattern ni 1C okay, tak apa. Sama juga fa'ala kan? Kalau seter apa ni, kolom nombor 12 fi'il apa? Madhi. Okey, 11. Okey, 11. Fi'il madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Okey, lepas tu tuan-tuan kiaskan saja. Semua perkataan semua boleh begitu. Okey, kalau perkataan dia sa'ala, makna apa sa'ala? Dia telah bertanya. Tetapi kalau ia telah ditanya, su'ila. Ikut je baris dia, fu'ila su'ila. Ia telah ditanya. Sa'ala, dia telah bertanya. Kalau daraba, makna apa? Dia telah memukul. Kalau ia telah dipukul, duriba. Kalau perkataan dia kataba, makna apa kataba? Dia telah menulis. Kalau ia telah ditulis, kutiba. Dia juga makna dia telah mewajibkan, memfardukan. Maka kutiba, ia telah difardukan. Tengok pattern baris dia. Kalau perkataan dia sebut satu fi'il madhi.
Saya dah habis modal dah. Zahaba. Adakah ia telah dipergikan? Mungkin tak jadi. Lagi-lagi? Qatala. Okey. Apa makna qatala? Ia telah membunuh. Kalau ia telah dibunuh? Qutila. Qutila. Apa lagi fi'il madhi? Ya. Akala. Apa makna akala? Ia telah makan. Kalau ia telah dimakan? Ukila. Ikut dia pattern dia tu. Jadilah. Okey. Cuba tengok daripada fa'ala jadi fu'ila. Sa'ala su'ila. Daraba kataba qatala qutila akala ukila. Dia akan jadi di. Ini maknanya diminta, ditanya, diminta. Ia telah diminta. Fi'il madhi majhul. Ia telah dipukul. Ia telah ditulis atau difardukan. Qutila, ia telah dibunuh. Ukila, ia telah dimakan. Ini orang ke benda? Benda orang boleh tak? Boleh. Ia telah dimakan harimau. Ya, boleh. Ini orang ke apa? Benda. Orang. Ia telah diwajibkan. Ia telah, kalau ia telah ditulis, orang tak boleh. Ia boleh. Muka. Cikgu-cikgu dulu kan suka conteng muka. Ia telah ditulis, diconteng muka. Kalaulah boleh, tengok kesesuaian lah. Kalau orang kita terjemah dia lah. Kalau benda diterjemah dia, domain tetap huwa. Cumanya bila kita dah dapat huwa, janganlah gembira sangat. Kita kena jalankanlah fi'il madhi. Kalau huwa bunyinya su'ila, ia telah ditanya. Okey, cuba jalankan. Huwa su'ila. Huma hum. Apa makna tak dengar fi'il madhi. Madhi semula. Okey, huwa su'ila. Huma su'ilu. Apa makna su'ilu? Mereka telah diminta. Di sini diminta. Yang sesuai di sini mereka telah diminta. Kalau su'ilu, tapi ini su'ila su'ila, ia telah diminta. Okey. Semua pattern ni boleh untuk 3 huruf. Kecuali pattern ni akan berubah kalau ada haraf sakinah. Kalau qala jadi apa? Qila. Dia akan jadi qila. Sebahagian qiraat membaca dengan qila. Dengan apa dipanggil? Dengan ismam ke, saya tak ingat dah. Dah lama tinggal. Bukan belajar sangat, belajar sikit-sikit nak tengok perselisihan qiraat itu banyak juga berkait dengan masalah-masalah nahwu yang dibenarkan. Misal kata perkataan qila, kita baca wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, qila itu dikatakan. Sebahagian qiraat baca wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dia baca qul. Sebab ini asalnya huwila, ikut pattern ni. Tapi kita terus baca dengan qila saja. Tak apalah. Yang paling penting tuan-tuan tahu su'ila ni fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Itu yang paling penting. Madhi majhul. Bila kita jumpa fi'il madhi majhul atau fi'il mudhari' majhul, kita kena cari apa? Kita bukan cari fa'il, kita cari naib. Cara mencari dia sama, cumanya makna dia tak sama. Kalau daraba, mana apa tadi?
Dia telah memukul. Dia telah memukul. Dia inilah fa'il. Sebab dia yang melakukan kan. Daraba. Kalau duriba, apa makna tadi? Dia telah dipukul. Dia ni ke yang melakukan? Nah, dia yang kena. Yang kena tu dipanggil naib fa'il. Naib fa'il ni makna dia sama dengan maf'ulun bih. Dia yang kena, tetapi cara mencari dia macam cari fa'il. Cari fa'il dua cara. Apa dia? Cari isim baris depan fa'il, ataupun cari yang kedua dhamir yang tersembunyi, iaitu dia kan. Okey, cara naib fa'il punya cari pun punya cari naib fa'il. Naib fa'il cara mencarinya sama juga. Cari dia isim baris depan, ataupun cari dhamir tersembunyi. Perkataan su'ila makna apa? Dia telah diminta. Mana naib fa'il dia? Yang sebenarnya Musa. Tapi Musa tak dapat nak baris depan sebab ada yang. Kita tak boleh tulis dan tak boleh terjemahkan ia telah disoal Musa. Itu jadi berubah makna. Dia, apa makna su'ila tadi? Telah diminta. Okey, dia telah diminta. Kalau tak ada Musa baru kata dia telah diminta, dan kita tahu siapa dia, kena tahu. Kalau dah ada Musa, dia tidak boleh diterjemahkan kerana naib fa'il dia dah ada. Seperti mana su'ila telah ditanya, naib fa'il terjemahan dia macam maf'ul bih, akan. Seperti mana telah ditanya akan Musa ataupun kepada Musa. Kepada. Ini terjemah moden. Seperti mana telah diminta. Saya tanya juga, terpengaruh. Seperti mana telah diminta, bukan oleh, ini bukan fa'il, naib fa'il, akan Nabi Musa, ataupun kepada Nabi Musa. Seperti mana telah diminta kepada Nabi Musa. Maknanya siapa yang minta? Ada tak disebut fa'il ni? Tak ada. Kita tengok tafsir lah, ataupun kita tahu jalan cerita. Siapa yang minta kepada Nabi Musa ni? Orang Yahudi, Bani Israel lah. Seperti mana Bani Israel telah minta kepada Nabi Musa. Tapi tak sebut Bani Israel sebab nak guna fi'il majhul. Seperti mana telah diminta kepada Nabi Musa. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Atau adakah? Okey, turiduna, kamu menghendaki. Okey, kamu tu siapa? Orang kafir. Turiduna an tas'alu, kamu semua meminta, an tas'alu rasulakum, kepada rasul kamu. Siapa rasul kamu? Nabi Muhammad. Ini cerita dekat Mekah. Adakah kamu, wahai orang kafir Mekah, menginginkan untuk kamu meminta kepada rasul kamu, iaitu Muhammad yang diutuskan kepada kamu, kama, seperti mana su'ila telah diminta Musa akan Nabi Musa. Apa perkataan selepas dia? Min qablu. Inilah min. Apa makna min? Haraf apa tu? Jar. Apa perkataan selepas dia? Qablu. Kenapa bagi depan?
Ini tanda waqaf apa ni? Qaf lam ya. Ayat ni sempurna ya. Kerana waqaf lebih aula. Okey. Lepas harf jar sepatutnya baris bawah. Tetapi ini adalah isim apa? Isim zaraf. Isim zaraf ni akan jadi mabni sekiranya dia tidak bersandar. Perasan tak? Boleh tak qablu ni bersandar? Tak boleh sebab apa? Sebab apa dia tak boleh bersandar? Sebab ayat dah habis, dah titik. Kalau kita nak kata perkataan tu min qab, daripada sebelum fajar, dia akan bunyi macam mana? Min qablil fajri, daripada sebelum subuh. Sebab dia nak bersandar. Kalau dia bersandar, dia boleh hukum biasa min qablil fajri. Ataupun kita nak sebut macam ni, boleh tak dia bersandar? Cuba tengok. Min qab hadza. Nak baca min qablu ke min qabli? Ya? Min qabli. Kenapa? Dia nak jadi mudhaf. Hadza boleh jadi mudhaf ilaih? Sebelum ni boleh tak hadza mudhaf ilaih? Siapa kata boleh? Siapa kata tak boleh? Sebab boleh. Ya? Dia mesti isim boleh bersandar dengan isim. Cuma dia tak bagi bawah je lah. Kenapa? Mabni. Boleh. Bermakna dia ni hanya akan mabni sekiranya dia tidak bersandar. Kalau dia bersandar, dia ikut hukum biasalah. Lepas min mesti baris bawah. Min qablil fajr, min qabli hadha, min qablikum. Kan? Qablikum kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabli. Kenapa qabli? Lepas harf jar dan dia boleh jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Qab. Ya, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jangan peliklah sekiranya dia tidak mengikut baris bawah walaupun terletak selepas harf jar, kerana dia mabni ya. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Am atau adakah? Turiduna, kamu semua wahai orang kafir menghendaki. An tas'alu, kamu semua, kamu wahai orang kafir meminta. Rasulakum, kepada Rasul kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus di kota Mekah masa itu. Kama su'ila, telah diminta ya Musa, ya kepada Musa, min qablu, sebelum mana? Sebelum apa? Itu sebelum ini. Semua bolehlah. Maknanya yang telah berlaku di dalam pemerintahan Nabi Musa. Apa yang dia orang minta kepada Nabi Musa? Dia orang nak tengok ya, Allah itu secara nyata-nyata. Baru kami nak beriman. Tunjukkan rupa Allah yang kau ajak tu ya. Jadi sesat mereka. Begitu juga orang kafir ni, dia nak beriman setelah kota Mekah dijadikan emas ya. Sungai dah dialirkan ke kota Mekah. Lepas tu Mekah dah jadi luas, tak seperti mana yang berada sekarang ini. Baru dia nak beriman. Jadi Allah kata kat dia, kamu nak minta kepada Rasul kamu sekarang ini seperti mana yang telah diminta kepada Nabi Musa dulu. Akhirnya apa terjadi? Habis semua sesat. Sebab permintaan itu sebagai satu persendaan saja ya? Kama su'ila Musa min qablu, min qabli an yuriyahumullahu
jahratan. Dia makna min qablu ni sebelum Allah menunjukkan kepada mereka secara terang-terang. Okey, habis cerita dia. Ada persoalan daripada mana? Apa perkataan dia? Man. Apa dia waw apa tu? Istinaf. Kenapa istinaf? Kerana itu kalau apa? Ni permulaan cerita. Sebab tadi waqaf tu waqaf apa? Qaf lam ya waqaf aula. Lebih baik, maknanya kerana ayat itu sudah sempurna, maka dia mulakan semula apa tu? Man. Haraf istinaf. Man isim ke fi'il? Isim apa? Isim mausul. Dan peranan yang keduanya seperti biasa, siapa yang datang ke kelas ini syarat menjadikan ayat itu tergantung, dia adalah isim syarat. Jadikan ayat itu tergantung. Kemudian apa perkataan dia? Ia tabaddal li. Ada ke fi'il bagi bawah? Yang bagi bawah ni tanda apa? Isim bagi dia apa? Bagi depan, bagi bawah, dan bagi atas. Ada tak isim bagi mati? Isim tak ada bagi mati. Kalau fi'il dia tak ada bagi bawah. Ini bagi bawah. Apa pasal? Sebab nak sambung dengan perkataan kufra. Sebenarnya dia apa? Baris apa? Baris mati. Kenapa dia mati? Tu azan mana? Jam. Buatnya. Kenapa dia mati? Man termasuk dalam kumpulan mana? Jazam. Cuba tuan-tuan tengok. Dalam diagram warna purple. Fi'il mudhari' majzum. Jumpa tak? Okey. Kategori huruf jazam ada dua. Pertama, menjazamkan satu huruf. Itu lam, lamma, lamul amar dan la nahiyah. La makna jangan. Kategori kedua ialah dia menjazamkan fi'laini, dua fi'il. Yang pertama apa? In. Tadi in. Itu kalau ada lah, dia punya kuasa dua. Kalau tak ada, dia tak ada lah kuasa. Cuma dia boleh menjazamkan satu. Kalau ada dua fi'il, satu fi'il tu fi'il syarat, satu fi'il jawab. Contohnya, bila ada perkataan in, tahdur. Asalnya tahduru. Apa nak tahduru? Siapa yang hadir? Anta. Jika engkau hadir, tahduru, dia telah dimatikan. Kerana ini dipanggil fi'il syarat. Fi'il syarat ni ialah satu fi'il yang boleh dimatikan. Jika engkau hadir, tafhamu, engkau faham, maka ini dipanggil fi'il jawab. Fi'il jawab pun mati. Sebenarnya cara sebutan dia in tahdur tafham. Apa nak in? Tahdur, engkau hadir, tafham. Yang sebenarnya cara jawab pasti, nescaya. Ya, nescaya. Nescaya engkau akan.
Ya. Sama juga kalau kita sebut man yahdur, iaitu kalau man kita gunakan siapa yang hadir, yahdur, yafham. Apa makna man yahdur yafham? Apa yang hadir pasti akan. Man yahdur yafham. Yang pertama ini mati kerana dia fi'il syarat, dan yang kedua ni mati kerana jawab. Kerana kalau macam ni ayat ni tergantung siapa yang hadir. Dia kalau nak bertanya okey, tapi sebab dia statement kenyataan, siapa yang hadir itu tergantung. Pasti dia akan faham, barulah ada pelengkap dia. Maka maka man ataupun adik-beradik ini berkuasa mematikan dua fi'il. Kalau ada lah, kalau tak ada, siapa yang sebelahnya yang dimatikan dia. Kalau dalam ayat kita ni berapa fi'il dia matikan? Ada dua ke? Wa may yatabaddal kufr. Tak ada, satu sajalah. Sebab dia telah dikacau oleh huruf jawab. Nanti kita tengok, kalau dah ada huruf jawab, dia tak ada mematikan. Saya padam ni? Boleh? Bermakna tuan-tuan kena ingat je, adik-beradik dia man, in, ma dan semuanya tadi, dia boleh mematikan dua fi'il. Kalau ada dua fi'il lah, ya? Kalau tak ada, dia satu saja. Jadi dia mati ni sebab apa? Man. Kenapa man ni mematikan? Sebab isim mausul ke sebab isim syarat? Sebab syarat. Kalau isim mausul tak ada apa-apa. Tetapi dia juga maknanya mausul. Sebab terjemahan dia apa? Siapa? Yang. Itu siapa yang yatabaddal. Makna yatabaddal? Dia menukar. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kalau mati dipanggil apa? Majzum. Okey, lengkap dah kita. Fi'il mudhari' marfu' pun dah ada tadi. Sebab tak kena kacau. Fi'il mudhari' mansub ada tak? Kenapa dia jadi mansub? Sebab haraf nasab. Dan ini fi'il mudhari' majzum. Kenapa? Kerana ada yang dia orang kata haraf jazam, ada kata apa ni? Isim. Ada yang kata haraf syarat, ada kata isim syarat. Tapi bila dibanding beberapa buku, ya, yang confirm betul-betul haraf syarat ialah perkataan in. Yang lain tu dia sebut isim. Ya, tapi tak apalah. Fi'il mudhari' majzum. Apa tanda dia majzum? Mati. Tetapi kenapa bagi bawah? Kerana nak sambungkan dengan perkataan apa? Al-kufra. Dia mati dengan mati perlu dihidupkan yang pertama. Sebab tu dia bagi bawah. Man yatabaddal al-kufra. Kalau sambung? Man yatabaddalil kufra. Ya. Ya tabaddala. Mari kita main sefer lah. Cuba buka sefer 9. Sefer 9. Macam mana bunyi sefer 9? Fa'ala. Kenapa kita tak boleh baris seperti mana yang abang tanya tadi? Kalau fi'il mudhari' ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Kalau di sini macam mana nak bariskan? Tabaddala. Mudhari' dia ya tabaddalu. Ikut je pattern dia sama. Tafa'ala ya tafa'alu. Cuba sebut. Tabaddala. Okey, kalau nak sebut tabaddala tu makna fi'il madhi. Dia telah menukar. Kalau ya tabaddalu, dia sedang atau akan menukar. Asalnya ya tabaddalu, tetapi telah dimatikan. Okey, ini sebab tu kita tak boleh baca ya tabaddala. Kecuali
Tak badalah ni memang macam itulah. Okey, jadi sifir berapa tu? 9. Okey, mari kita main sekejap sifir 9. Supaya tuan-tuan biasa. Sifir 9 tak banyak sangat tuan-tuan. Dah main dah minggu lepas kan? Dah. Okey, sebut sekali lagi. Okey, ikut sini dulu. Tafa'ala yatafa'alu. Sekali lagi. Tabaddala. Sekali lagi. Tafakkara. Jumpa tak? Dalam tak tengok pun boleh betul. Tak apalah, tak payah tengok. Okey, cuba jangan tengok. Yang sebenarnya memang sifir ni atau sorof ni tidak perlu ditengok-tengok pun. Kalau mulut kita lancar menyebut, dia terus jadi je. Okey, cuba semula. Tafa'ala yatafa'alu. Tabaddala. Tafakkara. Tazakkara. Tawakkala. Tabayyana. Tarabbasa. Tawalla. Dia macam cuba bunyi baris ke atas. Tawallaya. Ya tawallayu. Tapi tak boleh you dengan ya, tak boleh dibariskan sebab alif waw ya. Cuba semula. Tawallaya ya tawallayu. Okey, cuba tanpa baris. Ya dia tawalla. Bukan tu. Ya tawalla. Tapi you tu simpan dalam hati je. Tawalla ya tawalla itu sebenarnya. Ya, tawaffaya. Ya tawaffayu. Kalau nak sebutlah, tapi ya di hujung tak baris ya. Cuba sebut semula. Tawaffaya ya tawaffayu. Nah, cuba tanpa sebut bunyi ya. Tawaffa. Bukan ya betul ya tawaffa. Bukan sorry. Ni saya tu. Sorry nafas. Mengganggu. Tak, saya dapat dah. Ni kakaknya ni. Okey. Jadi itu perjalanan untuk fi'il madhi dan mudhari' sifir 9. Okey, apa makna ia tabaddal? Ia menukar. Menukar Kalau saya punya tafsir waman yufaddil al-kufra. Yufaddil maknanya yang melebihkan atau mengutamakan kekufuran. Kalau saya punya tafsir dia panggil man yufaddil. Apa makna yufaddil? Melebihkan atau mengutamakan. Ya. Al-kufra kekufuran. Lepas tu bi makna bi al-imani keimanan. Dengan keimanan. Siapa yang menukarkan kekufuran dengan keimanan, atau siapa yang melebihkan kekufuran daripada keimanan, maka ayat tu dipanggil ayat apa? Syarat. Maka kalau ini dipanggil isim syarat atau haraf syarat, maka dia perlu kepada apa? Jawab. Mana haraf jawab? Kalau dah ada fa, dia tidak mampu mematikan fi'il yang selepasnya lah. Fa dah kacau, tak ada apa. Sebab dah cukup dah menunjukkan dia jawab. Kerana fa ni dia panggil haraf jawab. Haraf yang menjadi pelengkap. Kalau fi'il mudhari' tadi dimatikan untuk menunjukkan bahawa ayat itu pelengkap, nescaya. Siapa yang hadir nescaya dia.
Fa. Apa perkataan selepas dia? Qad. Apa makna qad? Haraf apa? Taukid. Apa bukti dia haraf taukid? Selepasnya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' terus maknanya kadang-kadang. Apa perkataan selepas dia? Betul ke fi'il madhi? Dhalla. Dhalla. Dia telah sesat. Okey. Faqad dhalla. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Kena cari fa'il dia. Fa'il dia siapa? Huwa. Dia telah sesat. Dia tu siapa? Tak ada pun ditunjuk. Carilah mesti perkataan tu. Ialah man. Tu siapa yang menukarkan kekufuran dengan keimanan. Siapa yang melebihkan kekufuran daripada keimanan, maka dia tu yang mengutamakan keimanan, kekufuran tu, dia telah sesat. Lepas tu apa perkataan dia? Sawa'ah. Kenapa dia bagi atas? Kalau ada fi'il, mana fi'il, lepas tu kena cari fa'il, lepas tu maf'ulun bih lah. Tapi macam mana nak terima faqad? Maka sesungguhnya dia telah sesat. Akan. Susah orang Melayu tak sesuai Sesat akan. Apa makna sawak? Ya? Ini bukan sawak sama. Sawak. Cuba tengok tafsir tuan-tuan. Persamaan dia punya tafsir. Faqad hada an tariqil mustaqim. Maknanya sawak ni yang betul, yang lurus. Kelurusan. Okey, maf'ul bih. Maf'ul bih isim ke fi'il? Isim yang berbaris atas kan? Kenapa dia tak ada alif lam? Ya, sebab dia mudhaf. Mana mudhaf ilaih? As-sabili. Apa makna kebenaran jalan itu? Sebenarnya dia asalnya adalah maksud dengan sifat. Ya, as-sabilu. Ya. Tapi kalau sifat dia disebut as-sawiyu. Jalan yang betul, jalan yang lurus. As-sabilu as-sawiyu, tetapi dia buat dalam bentuk mudhaf, mudhafun ilaih. Tapi akan diterjemahkan apa? Sawa as-sabil, jalan yang lurus. Terjemahan dia macam mausuf sifat. Kalau ni mausuf sifat kan? Ada alif lam, ada alif lam. Ya. Baris depan saya kata baris depan. Ya. Lepas tu jantina dia sama, dia punya bilangan dia sama. As-sabilu as-sawiyu. Kalau saya punya tafsir dia kata sawa as-sabil iaitu at-tariqil mustaqimi, jalan yang lurus. Maknanya iaitu daripada agama. Jalan yang lurus ni ialah Islam. Okey? Faqad dhalla sawa as-sabil. Tapi ada hikmah itu ya. Mana bila dibuat maksud sifat tu dalam bentuk mudhaf ilaih, dia ada perbahasan lain dalam ilmu balaghah. Kita tak bincang benda tu. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Waman, siapa yang yatabaddal, dia menukar al-kufra, kekufuran, bil imani, faqad dhalla, dia telah sesat. As-sabil, telah sesat jalan yang lurus. Cakap Melayu dia tak kena. Telah sesat dari jalan yang lurus. Yang sebenarnya dalam tafsir saya pun dia kata faqad dhalla atau hada an
as-siratil mustaqim. Dia pun mentafsirkan ada perkataan min, sesat dari jalan yang lurus, iaitu agama. Faqad dhalla sawa'as sabil. Dah masuk zuhur belum? Dah kita tangguh sekejap insya-Allah, dan kita sambung semula pukul berapa kita sambung? Semayang berapa minit? Dalam 10 minit, 15 minit. Okey. Maknanya pukul 1.55 kita masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil